Siang tadi, saya telah menceritakan tentang kejayaan Datuk Seri Azmin Ali membawa pelaburan yang tertinggi dalam sejarah negara ini walaupun ketika negara ini dilanda pandemik COVID-19. Dan kali ini, saya ingin react sebuah video yang memaparkan bekas Tok Guru Azmin Ali iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menjawab soalan pelajar dekat USIM baru-baru ini. Kita intro dulu! La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berjumpa dengan para pelajar dekat USIM. Macam biasalah, sesi town hall itu, town hall ini. Buat kerja sebagai Perdana Menteri, idak. Buat kerja sebagai Menteri Kewangan, idak. Sibuk nak bertown hall je masalahnya. Tapi tak apalah nak buat macam mana kan. Mungkin dia ada banyak masa. Kita tak naklah judge apa-apa. Cumanya saya tertarik untuk react satu video ini yang telah dirakamkan pada ketika itu dan saya yakin video ini merupakan jawapan Dr. Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu kejatuhan nilai ringgit dan juga pelaburan-pelaburan yang sekarang ini tengah melanda negara ini. Jom kita react. Yang kedua ringgit. Di Malaysia itu luar biasa. Negeri yang jatuh ringgit ini atau jatuh currency nilai mata wang ini, pertumbuhan ekonomi jatuh, pelaburan jatuh. Kita pelaburan naik, pertumbuhan naik. Ya. Tetapi ringgit ini perkiraan sekarang ini termasuk kerana kadar faedah negara kita terlalu rendah. Jadi kalau saya ada 1 juta ringgit, saya nak masuk di bank. Saya ada pilihan di antara Malaysia, Singapura dengan Indonesia. Indonesia kadar faedah lebih tinggi, Singapura lebih tinggi. Jadi saya pilih untuk simpan di luar. Itu problem kita sekarang. Yang pertama, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa walaupun ringgit kita jatuh, tetapi pelaburan naik, perkembangan ekonomi naik. Saya tak nak sentuh tentang perkembangan KDNK kita yang mencatatkan angka 5.6% pada suku pertama tahun 2023 ini. Yang obviously lebih banyaklah berbanding dengan 5% pada tahun 2022. Walaupun 5% itu pun dicatatkan ketika negara ini baru saja membuka sektor-sektornya secara besar-besaran selepas berhadapan dengan pandemik COVID-19 sekian lama. Tak apalah, nak cerita yang tu memang panjang. Kita fokuskan kepada pelaburan. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan pelaburan naik pada ketika ini. Of course, dia mendakwa berkenaan dengan 71 bilion nilai pelaburan yang telah masuk dalam negara ini. Nombor satunya, kita nak tanya juga, anda rasa tak 71 bilion itu masuk dalam negara ini? Macam tak rasa kan? Peluang pekerjaan tetap tak nampak. Masalah harga barang, kos sara hidup dan macam-macam lagi masalah ekonomi, tetap kita rasa makin lama makin teruk juga. Sepatutnya kalau pelaburan banyak masuk, sedikit sebanyak tempiasnya kita dah rasa lah. Yalah sebab negara kita dah ada duit balik kan? Tapi masalahnya kita tak rasa macam itu. Diburukkan lagi keadaan berkenaan dengan pengeluaran begitu banyak sekali dana asing daripada bursa kita. Menghampiri 4 bilion. Banyak kali sebab video berkenaan dengan perkara ini. Penjualan besar-besaran equity-equity kita dekat Bursa Malaysia oleh para pelabur asing yang menyebabkan makin lama nilai ringgit kita makin merosot. Yelah, orang duk jual ringgit kita je, mana tak merosot nilai bang. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim kata ringgit kita berudum sebab apa? Kadar interest kita rendah, orang duk letak duit dekat negara luar yang kadar interest lebih tinggi dan dapatkan lebih keuntungan, kata dia lah. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin anda terlupa, kadar OPR yang tertinggi pernah dicatatkan dekat negara ini sejak 20 tahun kebelakangan ialah pada tahun 2006 bulan April iaitu 3.5%. Kadar ini kekal sampailah Oktober 2008, 3.5%. Selepas itu kadar OPR berlegar antara 3, 3.25, 3 balik, 2.75, 3 balik sebelum turun ke kadar yang paling rendah ketika PKP iaitu 1.75% zaman Muhyiddin Yassin dan naik semula sampai 3% ketika zaman anda pada ketika ini dan juga zaman Datuk Seri Ismail Sabri sebelumnya. Jadi kalau kita nak ceritakan tentang ringgit ini mungkin tidak begitu cantik di mata orang sebab kadar interest kita rendah. Benda itu rasa-rasanya bukan satu isu besar. Ketika dulu pun interest kita lebih kurang takat ni je. Tapi ekonomi kita tetap booming. Jadi mana silapnya? Kita nak tengok adakah dalam video ini Datuk Seri Anwar Ibrahim menyedari apa sebenarnya tengah berlaku dalam ekonomi kita seketika ini. Kalau kita naikkan kadar faedah terlalu tinggi, dia bebankan syarikat-syarikat kecil dan sederhana. Tahu pun. Dan orang-orang pinjam di tingkat bawah. So kita kena runding macam mana nak strike balance supaya kadar faedah itu tidak menyebabkan pelabur bawa wang keluar. Itu perkara. Lagi sekali, dia menyebutkan tentang nak strike balance supaya kadar interest itu tidak terlampau rendah sampai pelabur bawa wang keluar.
Sekali lagi, kita harap sangat dalam video ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyedari apakah punca sebenar pelabur-pelabur ini menarik kembali duit mereka dari bursa kita sehingga menyebabkan kejatuhan nilai ringgit ini. Nak tengok sangat-sangat, dia sedar atau tak masalah sebenarnya? Kalau ekonomi kita itu menjunam, itu lain. Maka nilai mata wang jatuh, pelaburan jatuh, dan pertumbuhan jatuh. Kita tidak. First quarter pelaburan kita mengatasi Singapura, Indonesia dan China. Ya ke? Pertumbuhan. Nasib baik dibetulkan. Baik. 71 bilion ringgit untuk 4 bulan pertama. Cuma kita kena cari jalan untuk bawa balik pelaburan dengan beberapa insentif. Saya kata buat financial hub di Johor salah satu. Kemudian M2H satu untuk bawa orang boleh bawa masuk wang. Kemudian buat kemudahan saya umumkan minggu lalu untuk kos dalam pelaburan saham itu dikurangkan, dan beberapa langkah kita sedang memikirkan, insya-Allah kita boleh. Di sini kita nampak sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pasukannya melakukan perkara yang saya rasa lebih kepada plaster sebenarnya. Kalau anda perhatikan tadi, antara langkah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kerajaan ini cuba lakukan untuk menarik kembali pelaburan masuk ke negara kita ini, untuk memastikan bursa kita ini kembali dilimpahi oleh dana-dana asing, ialah dengan merendahkan kos-kos berkaitan dengan pelaburan, mengurangkan stamp duty dan kemudian memendekkan tempoh IPO. Benda-benda ini yang telah diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam 3-4 hari kebelakangan ini. Which is bagi saya, benda ini samalah dia punya perumpamaannya dengan kita ada satu taman tema. Okey, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memiliki satu taman tema. Taman tema tu, dia punya permainannya tidak menarik. And then kemudiannya tidak diselenggara dengan baik. Tidak ada penambahbaikan. Repairing tak ada. Apa tak ada. Kiranya dalam tu macam tak best lah senang cerita. Dah lah, tak best, berbahaya pula tu. Orang pun tak nak datang. Tak best taman tema tersebut. Jadi untuk mengatasi masalah itu, instead of Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi repair masalah-masalah yang dalam tu, cantikkan tempat-tempat permainannya, pastikan keselamatannya, tambah lagi permainan-permainan yang menarik, apa yang Datuk Seri Anwar buat dengan tim dia, dia memurahkan tiket masuk ke taman tema tersebut. Tiket murah macam mana pun bang, kalau benda yang disediakan, produk yang kita sediakan itu tidak bagus, orang tak nak juga. Sama kes dengan bursa kita ini. Di sini kita nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak nampak sebenarnya apa yang menjadi punca para pelabur luar ini menarik kembali dana-dana mereka. Benda ini yang disebutkan oleh Isham Jalil, iaitu cari root cause. Dan root cause dia senang. Isham Jalil ada sebut satu, iaitu mereka tidak yakin tentang kestabilan kerajaan ini. Fine, itu nombor satu. Yang keduanya, saya sebut banyak kali benda ini. Kerajaan kita tidak ada apa-apa dasar visi dan juga strategi ekonomi yang betul-betul mantap, betul-betul jelas dan juga betul-betul clear. Tak ada. Itu yang menyebabkan para pelabur ini rasa macam, aku nak berlabur ke kat sini masalahnya? Sebab aku tak nampak tau apa blueprint ekonomi kau. Tak faham langsung mana hala tuju negara ni kau nak bawa. Because dia rasa macam negara kita ini heading to nowhere tau. Bak kata Cikgu Bat, heading to nowhere. Jadi oleh kerana itulah para pelabur luar ini berhati-hati dengan duit mereka. Cuba kita letakkan diri kita sebagai pelabur lah. Kalau kita letakkan sejumlah wang dekat satu-satu kedai sebagai contoh, atau satu syarikat, kita of course nak tengok tentang apakah syarikat itu punya perjalanan dasar dan sebagainya. Kita nak tengok adakah syarikat itu mempunyai vision yang betul-betul jelas. Adakah syarikat itu heading to the right way? Adakah syarikat itu mempunyai strategi perniagaan yang mantap? Bila syarikat itu benar-benar berjaya membuktikan portfolio mereka ini benar-benar bagus, barulah kita berani letak duit. Kita takkan letak duit dekat sebuah syarikat yang tidak ada hala tuju, yang tak ada dasar, yang dipimpin oleh kepimpinan yang tak tahu apa benda yang mereka buat. Betul tak? Ini yang tengah berlaku dekat Malaysia pada ketika ini. Tetapi inilah benda yang tidak disedari ataupun mungkin buat-buat tidak disedari oleh kerajaan kita pada ketika ini. Langkah pertama untuk menyelesaikan apa jua masalah tuan-tuan ialah dengan mengakui bahawa masalah itu wujud. Dan negara kita sekarang ini, kerajaan kita sekarang ini, mereka bukan saja enggan mengakui masalah itu wujud, bahkan mereka buat-buat tak tahu masalah itu wujud pun sebenarnya. Ini isu sebenar dan ini yang gagal diadres oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Atasi, walaupun saya akui tidak mudah kerana orang ada persepsi sekarang ini. Dah, memang persepsi pula dah. Orang kita semua good, tapi stable kan. Jadi apa? Tapi ada orang kata Ogos ni mungkin Anwar akan dijatuhkan. Jadi Ogos ni ada baik-baiknya apa? Baiknya orang lebih confident dengan saya daripada mereka. Tengok. Dia kata kalau Anwar masih lead,
kerajaan mesti stable, dia lebih confident. Kalau ganti orang lain, dia tarik balik. Ini masalah segi ekonomi. Bukan saya nak kempen untuk kerajaan perpaduan, tapi memang tak ada. Di situ tuan-tuan sekalian, nampak sangat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini cuba melakukan satu perkara yang kita bagi sebagai reverse narrative. Sekarang ini dia memang acknowledge negara ini tengah bermasalah. Pelabur tak nak masuk dan sebagainya. Tetapi instead of dia mengakui bahawa kerajaan dia pada ketika ini yang tidak mempunyai apa-apa hala tuju yang benar-benar konkret, dia cuba pin kesalahan itu, kelemahan itu kepada pihak-pihak yang mungkin hendak menjatuhkan Anwar Ibrahim, nak menjatuhkan kerajaan perpaduan. Diciptanya naratif pelabur tak akan datang sebab mereka takut Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kerajaan perpaduan ini jatuh selepas bulan 8 nanti. Siapa yang reka cerita kerajaan perpaduan dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini bakal jatuh selepas bulan 8? Bukan kita. Kita tidak pernah mencipta apa-apa persepsi berkenaan dengan tebuk atap ke, nak topple the government ke, nak menyingkirkan sesiapa ke, tak ada. Sebaliknya, kita selalu cakap, Perikatan Nasional selalu cakap, kita nak gunakan PRN ini, Pilihan Raya Negeri ini, sebagai satu bentuk referendum rakyat, menyatakan bantahan dan ketidakpuasan hati mereka tentang cara negara ini ditadbir oleh kerajaan perpaduan pada ketika ini, yang nampak sangat lemah, nampak sangat tidak kompeten. Itu sahaja. Pilihan Raya Negeri ini, katakanlah Perikatan Nasional menang semua negeri pun, kerajaan pusat tetap diorang juga, bang. Andai kata kalau diorang nak terjatuh sendiri, itu masalah diorang lah, bukan kita. Itulah reverse narrative yang cuba ditanamkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Konon-kononnya pelabur tak nak datang negara ini, atas kerisauan Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin akan digulingkan. Konon-kononnya lagi Datuk Seri Anwar kata apa? Pelabur tu kata, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri, okay fine, kita akan berlabur. Kalau orang lain take over, kami tak nak, kami tarik balik pelaburan. Itu merupakan satu naratif yang saya rasa sangat-sangat dangkal sebenarnya. Sebab kalau anda perhatikan carta MIDF yang saya ceritakan ini, pelabur-pelabur asing telah menarik dana mereka secara besar-besaran bermula Februari 2023. Nampak tak dekat situ? Carta ni tengok bawah je belaka. Yang bawah itulah jumlah dana asing yang telah ditarik keluar oleh para pelabur-pelabur asing ini. Nampak tak dekat situ? Dan kita tak cerita pun tentang nak topple government ke whatever ke sejak Februari 2023. Tidak, tak pernah pun. Jadi apa maksudnya? Maksudnya pelabur-pelabur luar ini bukannya tidak yakin, takut kerajaan bertukar. Tidak. Tetapi pelabur memang tak yakin dengan kerajaan ini, full stop. Itu sahaja. Kenapa Februari 2023? Kerana pada Februari 2023 itulah telah masuk 100 hari pentadbiran kerajaan perpaduan madani ini. Selepas 100 hari, dasar pun tak nampak, strategi tak nampak, sistem tak nampak, vision semua tak nampak belaka. Kerana itulah mereka tak yakin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan bila mereka ini tak yakin, macam saya kata tadi, buat apa aku nak letak duit aku dekat sebuah syarikat yang tak nampak hala tuju? Baik aku tarik duit aku keluar, pergi labur dekat syarikat lain ataupun pergi ke negara lain dalam konteks kita sekarang ini yang mempunyai vision dan juga matlamat ekonomi yang jauh lebih jelas dan sebagainya. Betul tak? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, berbeza tau gaya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dengan Datuk Seri Azmin Ali seperti mana yang kita ceritakan siang tadi. Datuk Azmin Ali, dia tidak politiking. Dia tidak mencari alasan itu dan ini. Padahal dia boleh dia angkat tangan lepas, oh COVID aku tak boleh buat apa. Memang sekarang ni satu dunia pun tengah masalah. Kalau pelaburan tak masuk pun, you fahamlah COVID kan? Tidak. Pada ketika COVID inilah Malaysia mencatatkan pelaburan yang tertinggi dalam sejarah. Pelaburan yang diluluskan bukan MOU. Bukan sekadar sign tu sign ini, tetapi memang yang diluluskan. Memang dah confirm masuk 306.5 bilion ringgit. Nampak tak dekat situ? Beza antara orang yang buat kerja dan tak banyak cakap berbanding dengan orang yang cakap. Tapi kerjanya wallahualam buat ke tidak, kita pun tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita ingin menyeru kepada Perdana Menteri, tolonglah berhenti buat banyak kerja dalam satu masa. Berhentilah daripada menjadi Perdana Menteri, dalam masa yang sama menjadi Menteri Kewangan, dalam masa yang sama menjadi Public Prosecutor, dalam masa yang sama menjadi Ketua Pusurujaya SPRM. Fokus kepada satu kerja anda yang penting dan tolong lantik Menteri Kewangan sepenuh masa supaya anda boleh fokus tugas anda sebagai Perdana Menteri yang akan delegate tugas-tugas dalam negara ini kepada menteri-menteri yang berkenaan. Itu dah cukup dah. Fokus kepada kerja, less politicking. Itu yang rakyat nak. Tapi itulah, kita sekadar boleh memberikan nasihat. In the end of the day, kerajaan ini kerajaan mereka. Dan bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.